Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Wan Zamzarina binti Jalaluddin dalam subjek Bahasa Melayu. Masih lagi tema kesihatan dan kebersihan, unit keempat, Saya Sihat. Tajuk yang ingin cikgu kongsikan pada hari ini ialah perihal menderma darah dalam standard pembelajaran 2.3.1. Murid-murid, dalam standard kandungan 2.3 ini kita akan membaca dan mengapresiasi karya sastra dan bukan sastra. Dari segi standard pembelajaran 2.3.1, kita akan membaca dan menganalisis kandungan teks karya sastra dan karya bukan sastra. Mari kita lihat pula apakah objektif pembelajaran kita pada hari ini. Pada akhir pengajaran, cikgu mengharapkan murid dapat membaca dan menganalisis kandungan teks untuk melengkapkan 5 maklumat dalam peta bulatan dengan betul. Dari segi kriteria pula, murid mesti membaca teks dan melengkapkan 4 daripada 5 maklumat dalam peta bulatan dengan betul secara individu. Sudahkah murid-murid bersedia untuk belajar? Jika sudah, murid-murid boleh buka buku teks muka surat 23. Hari ini kita akan belajar tentang kemahiran membaca. Murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti membaca teks. Perihal penerima darah. Wan Nurul membawa anaknya, Nazri yang demam ke klinik. Nazri terpandang poster syarat-syarat menerima darah. Sepanjang berada di klinik, Nazri telah membaca poster itu sebaiknya. Mari kita dapatkan maklumat tentang syarat-syarat menerima darah daripada Nazri. Seorang penerima darah perlu memenuhi beberapa syarat sebelum dibenarkan menerima darah. Pertama, mereka perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Selain itu, mereka juga perlu bebas daripada penyakit kronik. Murid-murid, ini adalah antara syarat-syarat yang perlu jika kita ingin menerima darah. Pertama, kita perlu berumur antara 18 hingga 60 tahun. Kedua, kita perlu bebas daripada penyakit kronik. Murid-murid tahukah apakah itu penyakit kronik? Mengikut Kamus Dewan Edisi keempat, kronik bermaksud berlarutan dan sukar sembuh. Penyakit kronik merujuk kepada sebarang penyakit yang berlanjutan lebih dari 3 bulan dan juga mengganggu kehidupan harian seseorang. Penyakit kronik boleh dirawat tetapi tidak boleh sembuh sepenuhnya. Antara penyakit kronik itu kencing manis, penyakit jantung, darah tinggi, penyakit buah pinggang dan kanser. Penerima darah juga perlu makan dan mendapat rehat secukupnya supaya tidak lemah semasa menerima darah. Mereka yang baru mengambil alkohol serta ubatan berjadual tidak dibenarkan menerima darah. Syarat seterusnya untuk menerima darah, penerima darah perlu makan dan mendapat rehat secukupnya. Penerima darah juga perlu kuat semasa menerima darah. Bagi mereka yang mengambil alkohol serta ubatan berjadual juga tidak dibenarkan untuk menerima darah. Jadi ya murid-murid, untuk memastikan kita menerima darah, kita mesti mengikuti syarat-syarat yang telah ditetapkan. Murid-murid, di bala masanya kita melakukan aktiviti melengkapkan peta bulatan tentang syarat-syarat derma darah. Kamu boleh dapatkan maklumat daripada pembacaan poster yang dibaca oleh Nazri ataupun kamu boleh merujuk mana-mana poster, media sosial, risalah dan surat khabar tentang syarat-syarat derma darah. Mari kita lakukan aktiviti ini bersama-sama. Berdasarkan pada poster yang telah dibaca oleh Nazri, terdapat beberapa syarat untuk menerima darah. Pertama, umur antara 18 hingga 60 tahun. Kedua, bebas daripada penyakit kronik.
Ketiga, makan dan mendapat rehat yang secukupnya. Keempat, sihat tubuh badan. Dan yang kelima, tidak mengambil alkohol serta ubatan berjadual. Maklumat-maklumat ini boleh kamu masukkan ke dalam peta bulatan bagi melengkapkan syarat derma darah. Sekiranya kamu mempunyai jawapan lain yang kamu perolehi daripada sumber poster, media sosial, risalah dan surat khabar, kamu boleh juga masukkan ke dalam peta bulatan ini untuk melengkapkannya. Berdasarkan laman web rasmi Pusat Darah Negara PDN Kementerian Kesihatan Malaysia, terdapat beberapa syarat lain untuk melayakkan masyarakat menderma darah. Antaranya, berat badan mestilah 45 kg ke atas, mendapat tidur yang minimum iaitu 5 jam, tiada masalah kesihatan, telah mengambil makanan sebelum menderma darah, tidak terlibat di dalam sebarang kegiatan berisiko tinggi seperti berikut: hubungan jenis sesama jantina, hubungan jenis dengan kedua-dua jantina, hubungan jenis dengan pekerja seks komersial, bertukar-tukar pasangan seks dan mengambil dadah secara suntikan. Ya, ini antara syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh Pusat Darah Negara PDN. Kamu boleh layari laman web rasmi Pusat Darah Negara tersebut untuk mendapatkan maklumat yang selanjutnya. Kamu boleh masukkan syarat-syarat yang cikgu sebutkan itu untuk melengkapkan salah satu syarat di dalam peta bulatan. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan dengan aktiviti pengukuhan. Di sini cikgu ada sertakan teks tentang memupuk minat membaca. Pertama, kamu perlu membaca teks ini. Kemudian, kamu perlu menggariskan cara-cara untuk memupuk minat membaca. Ya. Kemudian, kamu boleh lengkapkan peta bulatan yang diberikan ke dalam buku latihan tata bahasa. Pastikan kamu membaca selengkapnya teks yang telah diberikan, dan sekiranya kamu ingin mencari bahan rujukan yang lain, kamu boleh merujuk poster, media sosial atau risalah, juga surat khabar untuk mencari maklumat tentang cara-cara memupuk minat membaca bagi melengkapkan peta bulatan kamu. Cikgu harap kamu jelas dengan tugasan yang diberikan. Pastikan kamu menulis di dalam buku latihan tata bahasa. Selamat mencuba murid-murid. Baiklah murid-murid, kita telah tiba di penghujung video PDPR kita pada hari ini. Seperti biasa, nilai yang ingin cikgu kongsikan dalam topik kita pada hari ini, sikap prihatin. Ya, prihatin di kalangan masyarakat untuk melakukan ataupun menderma darah. Ya, bila kita menderma darah, kita dapat membantu mangsa-mangsa kemalangan yang memerlukan darah untuk menyelamatkan nyawa mereka. Jadi, murid-murid kena pastikan syarat-syarat yang telah kita pelajari tadi menepati, kita dapat memberikan sumbangan kepada masyarakat. Seperti biasa ya murid-murid, cikgu ada kongsikan latihan tambahan dalam Google Form dan berkaitan dengan tajuk. Kamu boleh scan QR code ataupun klik link di bawah deskripsi bawah video cikgu. Kamu boleh isi maklumat dan jawab soalan hantar kepada cikgu. Sebarang pertanyaan tentang tajuk kita pada hari ini, kamu boleh tanyakan di bahagian ruangan komen di bawah video. InsyaAllah sekiranya ada waktu kelapangan, cikgu akan menjawab setiap persoalan yang kamu kemukakan. Pastikan bertanya tentang tajuk yang kita pelajari ya. Semoga kita akan berjumpa lagi di video yang seterusnya. Anda belajar, anda hebat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.